tidak mahu nanti ada cebisan-cebisan polypipe yang boleh mengganggu aliran air nanti. Jadi seterusnya apa yang tuan-tuan perlu lakukan adalah dengan memotong lebihan polypipe yang bersaiz 16 tersebut untuk memastikan ianya betul-betul berada di hadapan clamp yang kita akan pasang nanti. Baik, kalau kita lihat di sini, clamp ini ada dua. Ini adalah clampnya dan ini adalah valve-nya yang khas untuk clamp, dan kita akan sambungkan dia. Sebaiknya valve ini kita letakkan white tape untuk memastikan tidak ada kebocoran di sini. Jadi saya nasihatkan setiap penyambungan tu diletakkan white tape Baik, sebaiknya valve tu disambungkan di-skrukan kepada, dan pastikan dia punya kepala valve ni berada di bahagian atas untuk kita memudahkan kerja pengurusan. Kemudiannya kita ikat pada lubang yang telah kita buat tadi, ikat dengan skru. Jadi kaedah ini adalah lebih kukuh berbandingkan dengan rubber grommet dan juga valve, kerana apabila kita just macam seperti tadi, lubang tadi, kita just memasukkan gelung getah di dalamnya dan kita sumbatkan dengan valve. Sekiranya terpijak, terlanggar, ia mungkin mudah rosak, dan ring getah yang mengikat di sekeliling lubang tersebut mungkin pecah pada sekiranya terdedah dengan cahaya yang terlalu lama. Kita pasti ianya ketat dan pastikan kepala valve yang berwarna merah tu nanti akan berada di bahagian atas. Kita akan pusingkan dia nanti. Okey, sekarang clamp sudah sedia dipasang. Seterusnya tuan-tuan puan perlu membuat pemotongan, yang mana pemotongan tu just adalah khusus untuk menyambungkan polypipe tersebut kepada valve yang telah kita pasang tadi. Jadi di bahagian hadapan ni terdapat dua bahagian gigi kecil. Pastikan lubang tersebut dimasukkan ke dalam disambungkan terus ke dalam polypipe, dimasukkan dan memenuhi dua gigi pertama di bahagian hadapan valve ni. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh adjust pressure air yang masuk ke dalam dengan memusingkan kepala valve ini. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin membuat penyelenggaraan untuk barisan ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh menutup terus, pusingkan ke bahagian satu lagi 45 degree untuk menutup air daripada masuk sini, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh buat penyelenggaraan dan ianya tidak akan mengganggu pengaliran air di bahagian-bahagian lain. Baik, inilah keadaannya yang mana pemasangan bagi sistem pump dan vertigasi telah disiapkan. Kita lihat ini, pump akan menyedut dan membawa ke bahagian atas, dan seterusnya akan mengalirkan air sebahagiannya terus ke pokok. Bagi untuk membantu pump, kita akan tutup valve ini. Setelah lebih antara 5 ke 10 minit, kita buka semula dan kita akan pastikan air ini akan terus disalurkan kepada pump. Dan ingin saya highlight di sini perlu ada satu lagi valve untuk mengawal aliran air terus kepada pokok nanti. Baik, itulah dia pemasangan sistem pump yang telah siap. Telah siap dipasang. Seterusnya saya akan kembali kepada slide. Baik, kita rujuk semula slide untuk kita mengetahui kaedah pengujian sistem. Baik, tadi kita telah siap pemasangan sistem vertigasi
Dan apa yang perlu kita lakukan adalah seterusnya menguji sistem pemasangan sistem kita tadi untuk memastikan bahawa kadar distribution air daripada tangki itu adalah sekata bagi setiap baris polybag nanti ya. Okey, di sini apa yang kita perlukan adalah peralatan seperti botol mineral terpakai. Tuan-tuan dan puan boleh kumpul awal. Jadi seperti contoh polybag 1000 polybag yang kita akan usahakan, contohnya kita memerlukan sebanyak 20 baris subline. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan juga memerlukan sekurang-kurangnya 20 biji botol ya, untuk kita buat ujian pemasangan sistem. Pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan perlu membuat sukatan bagi 100 ml ataupun 150 ml bagi setiap kali drip. Nanti tuan-tuan dan puan akan buat ujian. Dan kena buat satu lagi lubang kecil di atas ini untuk memasukkan dripper ke lubang bahagian atas. Jadi apa yang berlaku, tuan-tuan akan membuat lubang di sini, ada lubang yang akan tuan-tuan masukkan dripper ke dalam sini ya. Terus masukkan, jadi dia akan ada dripper di sini. Masukkan di dalam sini. Jadi botol tersebut perlu kita letakkan di dalam di kawasan polybag tersebut. Jadi seterusnya kita akan tengok bagaimana proses tindakan seterusnya. Baik, tugasan seterusnya adalah, pertamanya tuan-tuan dah tandakan botol mineral dengan paras sukatan yang dikehendaki antara 100 ke 150 ml. Tuan-tuan perlu letakkan sebiji botol yang telah ditanda bagi setiap subline kalau untuk 1000 polybag mempunyai 20 subline. Jadi setiap baris tersebut perlu diletakkan botol yang tadi secara rawak. Maksudnya di sini saya cuba lukiskan ini adalah main line. Contohnya ini adalah subline pertama, subline kedua, ketiga, keempat dan kelima. Ya, contoh di sini, tuan-tuan boleh pilih untuk subline pertama tuan-tuan boleh letakkan botol tu di sini. Kemudiannya untuk kedua boleh letakkan di bahagian tengah, 3 di bahagian hujung contohnya, 4 mungkin boleh kembali kepada tengah, dan juga di subline seterusnya di bahagian pangkal. Jadi boleh diletakkan secara random di mana-mana saja, tetapi sekurang-kurangnya satu botol bagi setiap subline. Kemudian jalankan pump untuk kita lihat dalam tempoh. Contohnya kita akan pasang timer yang telah disetkan pada 4 minit setiap kali drip. Jadi kita bila on timer, kita check pula selepas tamat 4 minit, kita lihat periksa botol setiap satu ni ada tak dia mencapai sukatan yang telah kita tetapkan tadi. Sekiranya tidak lagi atau masih berkurangan, tuan-tuan dan puan perlu set semula timer kepada 5 minit dan run test lagi, jalankan ujian lagi, melihat sama ada ianya dapat mencapai ataupun masih lagi berkurangan. Jadi di situlah kaedah kita untuk menentukan bahawa sama ada 4 ataupun 5 minit yang sesuai untuk mencapai sukatan kita tu. Dan sekiranya terdapat ada sukatan air yang tidak sekata bagi antara barisan ini, contohnya di bahagian tengah sukatannya adalah berkurangan berbandingkan dengan lain. Jadi untuk memastikan bahagian ini mendapat air yang mencukupi, tuan-tuan dan puan boleh mengecilkan sedikit valve di sini. Kepala valve tu boleh pusingkan sedikit untuk mengecilkan aliran air masuk ke sini. Begitu juga dengan bahagian-bahagian lain yang tidak sama dengan bahagian tengah. Kecilkan sedikit. Jadi ini tak perlu buat apa-apa biarkan. Jadi apabila pump berjalan sekali lagi, test sekali lagi, dan lihat sekali lagi sama ada adjustment tuan-tuan dan puan tu dapat mengawal keserataan distribution air pada sukatan yang tuan-tuan dan puan kendaki. Jadi itu adalah proses ujian sistem yang tuan-tuan perlu lakukan setelah pemasangan disiapkan. Dan selepas kerja-kerja ini siap, barulah tuan-tuan dan puan boleh melakukan kerja-kerja pemindahan anak pokok ke polybag. Jadi sebelum dipindahkan ke polybag, pastikan media yang tuan-tuan dan puan di dalam polybag itu telah basah,
sama ada tuan-tuan basahkan menggunakan melalui ujian sistem tadi, ataupun tuan-tuan dan puan mungkin dibantu oleh air hujan, ataupun siraman secara manual. Jadi itulah tadi tamatnya modul ketiga berkaitan dengan pemasangan sistem fertigasi, dan kita akan sambung selepas ini dengan modul keempat berkaitan dengan pengurusan dan juga penjagaan ladang. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan berikan perhatian yang teliti terhadap modul keempat ini, kerana ia merupakan perkara penting yang akan menentukan kejayaan projek tuan-tuan dan puan nanti.